mengenai beberapa perkara yang berlaku dalam pilihan raya kecil Sibu yang kita rasa tidak betul dan kita amat tidak berpuas hati dengan beberapa perkara, khususnya yang berkenaan dengan pengiraan undi pos. Yang pertamanya ialah kita semasa penjumlahan ataupun penerimaan semula undi-undi pos itu, kita mendapati ada beberapa kod undi pos. Sebab undi pos ini dibahagikan kepada beberapa kod. Ada beberapa kod undi yang diterima itu lebih daripada undi yang dikeluarkan. Yang paling jelas ialah kod 708 daripada polis, keluar 6 undi, balik 24 undi, lebih 18 undi. Kita nak tanya SPR, ini dari mana 18 undi ini. Yang kedua, kod 429, keluar 160 undi, balik 161 undi. Dan kod 43, keluar 47 undi, balik 67 undi, lebih 20. Ini tak boleh berlaku. Sebab undi, setiap undi itu dia boleh kurang, tak boleh lebih daripada yang dikeluarkan. Sebab kalau dia kurang, maksudnya orang itu tak mahu membangun undi, itu hak dia. Tapi tak boleh ada lebih. Sebab lebih dia maksudnya itu undi bukan dikeluarkan oleh SPR. Yang kedua, kita mendapati bahawa pada kali ini, pada pilihan kecil ini, ada 290 pengundi yang dikatakan sebagai petugas SPR. Mereka telah memohon lebih awal untuk menjadi pengundi pos. Seperti pengundi pos yang lain, undi mereka dikeluarkan pada 12 hari bulan Mei, iaitu 4 hari sebelum pilihan kecil Sibu. Dan semasa mereka mengambil undi itu, ada disediakan barung dan juga kotak untuk mereka membuang undi pada ketika itu. Tetapi yang anehnya, petugas-petugas SPR ini ada 80%, ada lebih kurang 200 orang tidak membuang undi pada ketika itu. Ada yang membuang undi pada masa itu, tapi ada 200 tak buang undi itu. Mereka ambil balik undi itu ke rumah masing-masing, keluar daripada pusat undi pos itu. Kita nak tanya, apa alasan SPR? Dan saya difahamkan bahawa ini adalah dibenarkan dalam undang-undang pilihan raya, bahawa mereka boleh ambil keluar undi pos itu. Yang saya rasa ini satu kelemahan yang sangat besar yang boleh dimanipulasikan. Mana tahu itu undi dijual kepada pihak yang ketiga selepas dikeluarkan daripada pusat mengundi. Pada 15 hari bulan Mei, iaitu sehari sebelum pilihan kecil, semasa ejen kita berada di pusat mengundi pos itu, dan kita nampak ada beberapa orang yang disyaki sebagai pengundi yang tidak sahih ataupun pengundi hantu telah datang ke pusat undi pos itu untuk membuang undi. Dan ada beberapa orang kita minta dia keluarkan kad pengenalan untuk menunjukkan identiti mereka. Tapi apabila kita minta, dia kata dia tak ada bawa IC. Dia tak bawa kad pengenalan, dia nak balik bawa kad pengenalan. Tapi lepas balik, tak nampak. Dan beberapa orang itu kita sempat ambil gambar mereka. Jadi kita tengoklah, adakah ini, tadi saya tanya, adakah ini wajah petugas SPR? Adakah ini wajah petugas SPR? Adakah petugas-petugas SPR ini image dia macam ni? Pakai baju apa ni? Pakai t-shirt, pakai surah pendek. Ini saya di Sibu saya kata ini lebih macam seorang penjual VCD daripada petugas SPR. Ini berlaku pada 15 Mei. Pada pagi 16 Mei, saya Seliu Hao de Chaosang, kita adakan satu sidang abah membongkarkan perkara ini. Dan hasilnya ialah ada 180 pengundi tidak balik mengundi. 190 daripada kategori ini tidak kembalikan undi mereka. Dan ada beberapa lagi. 还有几位年轻的 orang-orang muda ini. Orang-orang muda ini, ada 3-4 orang muda ini, kita minta dia keluarkan IC. Tapi apabila diminta, dia kata IC lupa bawa. Lepas tu tak nampak lagi. Ini berlaku pada 15 Mei. Pada pagi 16 Mei, saya Seliu Hao de Chaosang, kita adakan satu sidang abah membongkarkan perkara ini. Dan hasilnya ialah ada 180 pengundi tidak balik mengundi. 190 daripada kategori ini tidak kembalikan undi mereka. Tapi pokoknya ialah kita nak mempersoalkan
Why? No? Mengapa SPR benarkan orang-orang pengundi POS ini? Kita faham mereka perlu undi lebih awal, tetapi mengapa tidak undi pada ketika itu? Mengapa perlu ambil balik undi POS itu? So ini perkara yang kita telah buat bantahan yang menyebabkan proses pembukaan sampul surat itu lambat. Saya tadi mengatakan bahawa rasa tidak puas hati saya kerana pegawai SPR yang berada di sana, seorang yang bernama Encik Ismail, dia sangat kasar. Dia komplain kepada saya, kata ejen-ejen kita sangat leceh, buat banyak bantahan. Saya kata itu adalah hak kita sebagai seorang ejen untuk membuat bantahan. Dia tak boleh mengadu macam itu. Saya rasa ini sangat tidak profesional. Yang keempat, yang ini yang menjadi sangat kontroversial. Keputusan pilihan raya kecil sepatutnya diumumkan pada pukul 9. Ini janji SPR. Tapi pada malam itu lewat 2 jam. Lewat 2 jam itu disebabkan keputusan undi POS tidak dapat ditally dalam keputusan-keputusan yang lain. Dia lewat sebab undi POS sebenarnya telah habis dikira pada jam 8.30 malam. Tapi 8 jam lepas jam 8.30 malam habis kira, SPR tidak dalam masa yang terdekat bagi kita borang 15. Borang 15 ialah bukti bahawa parti mana dapat berapa undi. BN dapat berapa undi, berapa undi DAP, berapa undi rosak, berapa undi yang ditolak, berapa undi yang tak terima. Itu buat borang 15. Itu adalah bukti. Kita tak perlu tengok undi, kita tengok borang itu saja. Kita sudah tahu berapa dia tally. Tapi borang itu tidak dikeluarkan. 8.30 habis kira semua, peti semua sudah siap, semua sudah seal, letak dalam meja. ARO dengan pegawai SPR masuk dalam bilik. Ketika itu ejen ataupun calon Barisan Nasional masih ada dalam pusat itu. Walaupun mereka sudah kira sudah lebih kurang sudah concede defeat, tapi calon Barisan Nasional tetap ada sana. Okay? Mereka ambil 1.5 jam hingga 2 jam dalam bilik itu untuk tally benda tu tak keluar. Lebih kurang pukul 10, orang yang sama itu, pegawai SPR yang sama, Encik Ismail itu, dia keluar, dia masuk dalam bilik itu, dia arahkan pegawai-pegawai SPR untuk alihkan peti undi itu ke pusat penjumlahan undi. Kita pada ketika itu memang kita stop. Kita arahkan dengan nada yang kuat, kita kata tak boleh sentuh peti undi itu. Sebab kita belum dapat borang 15. We don't have any proof. So pada ketika itu SPR memang tak puas hati lah. Dan kita minta polis ambil alih. Pihak polis pada ketika itu menjaga keselamatan peti undi itu dan tidak ada sesiapa yang boleh keluarkan peti undi itu. So itu berlaku dan lepas itu kita Setiausaha Agung DAP masuk ke dalam bilik itu berbincang dengan Encik Ismail bersama-sama dengan ejen daripada BN. Kita bincang kata mengapa ini tak. Only that finally pegawai SPR tunjuk kepada kita borang 15. Tapi apabila tunjuk borang 15 tu tak ada tanda tangan. Tak ada tanda tangan SUPP, tak ada tanda tangan DAP. Dan dia kata ini borang sudah bagi kepada ejen kita. Saya nak kata di sini pada hari ini denied. Tak ada seorang ejen kita pernah terima borang 15 tu. Kalau ini logik lah. Kalau kita sudah dapat borang 15 tu, kita sudah tahu kita menang, buat apa kita nak tunggu sana? Cepat-cepat kita pergi ke pusat penjumlahan undi untuk umumkan kita sudah menang. There's no logic. Why if we have taken the borang 15, there's no reason for us to stay there. Kita nak cepat-cepat umumkan sebagai pemenang. Sebab dia tak bagi kita tak mau tinggalkan pusat itu kerana kita takut kalau tanpa borang 15 tu, dia alihkan peti undi itu, kita tak ada bukti berapa undi kita dapat, berapa undi BN dapat. Dia boleh kata sampai ke pusat penjumlahan undi, dia kata BN dapat 2,800 undi. Sebab jumlah undi POS 2,800 lebih. Kalau dia kata BN dapat 2,800 undi POS, kita sudah kalah. So that is the reason why we do not want to leave Wisma Sanyang pada malam tu, tanpa borang 15, tanpa bukti. So ini perkara yang saya rasa tak sepatutnya berlaku.